A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami percaya senang hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tammim bil khair. Kita masih lagi menggunakan kitab sirah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, perjalanan hidup luar biasa. Untuk apa kita belajar sirah? Yang pertamanya, untuk mengetahui kehidupan manusia terbaik alam ataupun makhluk terbaik alam, dan untuk kita mengetahui mengapa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk kita ambil pengajaran dan untuk kita ambil semangat bagi mencontohi kehidupan Rasulullah, dan juga untuk kita ambil semangat untuk kita menempuhi kehidupan yang singkat di dunia ini. Kita masih lagi bersama dengan salah silah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada fasa seterusnya, iaitu Abdullah, iaitu bapa kepada Rasulullah, dan juga perkenalan bapa Rasulullah dengan isterinya yang bernama Aminah. Dan kita akan insyaAllah akan masuk ke tajuk kelahiran Rasulullah dan zaman kanak-kanak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kita mengetahui kehidupan manusia ataupun makhluk terbaik alam ini. Yang pertamanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup selama 63 tahun, di mana 53 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Mekah, dan baki 10 tahun yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dan wafat di kota Madinah. Jadi ada dua tempat Rasulullah sallallahu hidup, iaitu Mekah dan Madinah. Itu adalah sedikit maklumat ringkas berkaitan dengan sirah. Kita akan teruskan dengan Abdullah, ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya untuk kita tahu adalah Abdullah ini ada berapa orang adik-beradik, iaitu ada berapa bapa saudara dan juga mak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib, iaitu datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai 10 orang anak lelaki. 10 orang anak lelaki, iaitu terdiri daripada Harith, Zubair, Abu Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Ghaidah, Muqawwim, Dirar dan Al-Abbas. Dalam banyak-banyak bapa saudara ataupun adik-beradik kepada Abdullah, yang paling kita kenal dalam sejarah Islam, sirah Nabi ini adalah Abu Talib, Hamzah dan Abu Lahab. Abu Talib ni sangat masyhur lah, sebab dia yang menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kewafatan kedua ibu bapa Rasulullah. Dan seterusnya adalah Sayyidina Hamzah, iaitu Asadullah, singa Allah, yang mana wafat di dalam perang Uhud. Bapa saudara Hamzah ni, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hamzah ini wafat ketika syahid ketika perang Uhud. Nanti kita akan lihat kisahnya. Dan dalam sisi yang buruknya adalah Abu Lahab, bapa saudara Nabi juga, tapi dialah orang yang paling kuat menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Padahal ketika kelahiran Rasulullah, dialah paling gembira. Nanti kita akan tengok betapa gembiranya dia atas kelahiran Rasulullah. Tapi dia ni sayangnya, dia menentang dakwah Rasulullah. Dan belum mati lagi, Abu Lahab ini telah dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ada surah Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Nanti kita akan tengok. Dan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya ada 9 orang, termasuk bapa Rasulullah jumlahnya 10 orang. Jadi Abdul Muttalib ni ada 10 anak lelaki. Kita nak tengok pula mak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada 6 orang, iaitu Ummu Hakim atau nama asalnya Baida, Barrah, Atikah, Safiyah, Urwah dan Umaymah. Ada 6 orang mak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ringkas yang dapat saya ceritakan. Kita nak fokuskan sekarang ni tentang kehidupan Abdullah. Abdullah ini anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Sebab apa? Yang pertamanya, sudahlah baik anak ni adalah paling baik. Tak banyak cerita, taat kepada ibu bapa, suka tolong menolong. Kita buat contohlah, kalaulah seseorang itu ada 5 orang anak dan ibu bapa ni ada seorang anak ni yang baik. Kita bukan membeza-bezakan anak, tapi kalau ada seorang anak tu, dia kalau makan, pinggan dia basuh, pinggan mak bapak pun dia basuh, pinggan adik-beradik pun dia basuh. Dan kadang-kadang tak suruh pun dia menolong. Contohnya sapu sampah, buangkan sampah dalam tong sampah. Kiranya dahlah baik, tak payah disuruh pun dia boleh tolong kita. Jadi kalau ada anak yang macam ni, bila contohlah dia duduk di asrama ke, dia duduk jauh ke, ibu bapa ni akan rindu. Bukannya dia tak rindu anak-anak yang lain, tapi bila ada seorang anak ni yang baik terlampau, dia akan rindu dan teringat-ingat dengan anak ni. Bukan kerana dia membeza-bezakan, tapi atas kebaikan dia yang dia buat. Macam itulah apa yang saya nak ceritakan tentang Abdullah ni. Sudahlah baik, dan anak ini juga, Abdullah ni merupakan di antara adik-beradiknya yang paling kacak rupa parasnya dan juga bertubuh sasa, sihat, malah menyantuni semua orang di kota Mekah itu dengan kebaikan dia. Jadi Abdullah ini terlalu disayangi sehingga kan penduduk Mekah di kalangan perempuan, ada satu riwayat yang lain memberitahukan bahawa semua perempuan nak kenal dengan Abdullah ini. Kiranya kalau Abdullah lalu, perempuan-perempuan di Mekah ni semuanya menjeling-jeling, melihat-lihat, nak berkenalan. Jadi melihat anak dia yang begini, Abdul Muttalib ni rasa kita kena kahwinkan. Maknanya dia kena kahwinkan anak dia. Kahwinkan dengan siapa? Dia pun mencari. Dia nak mengahwinkan Abdullah ni. Abdul Muttalib ni memilih Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab untuk dijadikan isteri kepada Abdullah. Kita nak tengok mak Rasulullah ni yang nama Aminah ni, dia ni pula di kalangan orang yang macam mana. Dia adalah wanita yang terkenal juga di kalangan Quraisy. Maknanya Abdullah pun terkenal, masyhur di kalangan penduduk Mekah dan Quraisy. Ibunya yang bernama Aminah pun terkenal. Terkenal disebabkan apa? Kebaikan dia, rupa parasnya yang cantik, sudahlah cantik, beradab, berakhlak yang mulia. Ayahnya pula tergolong sebagai pemimpin Bani Zuhrah. Maksudnya nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini daripada keturunan dan akhlak yang baik-baik. Abdullah pun begitu, Aminah pun begitu. Abdul Muttalib dalam perkahwinan ni, apabila dia berkahwin,
dalam tempoh beberapa tahun, Abdul Muttalib mengutuskan Abdullah ke Madinah untuk menghimpunkan kurma untuk ahli keluarga. Maknanya bapa kepada Abdullah ni, iaitu datuk Rasulullah, mengarahkan Abdullah untuk ke Madinah. Untuk apa? Untuk mengumpulkan kurma untuk ahli keluarga. Maknanya pergi jauh, merantau ke sana untuk mendapatkan bekalan kurma. Kita lihat dalam perjalanan bapa Rasulullah ini, iaitu Abdullah, setibanya dia di Madinah, dia meninggal dunia. Abdullah ini meninggal dunia apabila dia sakit teruk. Setibanya dia singgah di Madinah dan dia meninggal dunia. Dan ada riwayat lain yang memberitahu dalam perjalanan pulang itu, bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bergabung dengan pedagang Quraisy, dan tak kala singgah di Madinah dia meninggal dunia. Dan Abdullah dimakamkan di rumah Nubigha Al-Juddi. Dia macam ni. Apabila dah berkahwin beberapa tahun, Abdullah diarahkan oleh Abdul Muttalib untuk pergi ke Madinah untuk mencari bekalan kurma untuk ahli keluarga. Dan apabila setibanya di sana, dalam perjalanan balik, dia sakit. Abdullah ini sakit sehingga kan tak boleh meneruskan perjalanan, sakit teruk, dan meninggal di situ. Dan dimakamkan di rumah Nubigha Al-Juddi. Dekat situlah bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, iaitu di rumah Nubigha Al-Juddi. Dan sewaktu meninggal, bapa Rasulullah ni meninggal dalam keadaan yang muda, sangat muda, iaitu pada usia 25 tahun. Dalam keadaan 25 tahun inilah apabila Aminah mendengarkan khabar Abdullah telah meninggal, sedih. Dan sangatlah sedih. Kerana apa? Aminah ketika tengah mengandungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara wasiat yang Abdullah bagikan ataupun harta peninggalan yang Abdullah bagikan, antaranya adalah 5 ekor unta, segerombolan kambing, dan seorang hamba perempuan dari Habsyah yang bernama Barakah. Nama asalnya Barakah, ataupun yang paling kita kenal adalah Ummu Aiman. Barakah inilah wanita yang pernah mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman ni maknanya hamba Abdullah ni. Abdullah mempunyai seorang hamba perempuan daripada Habsyah yang bernama Barakah, ataupun lebih kita kenali dengan Ummu Aiman. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat berjumpa dengan bapa dia. Malah bapa Rasulullah meninggal dalam saat Rasulullah masih lagi dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah. Bila kita tengok perkara ni, dah bermula dah ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengetahui betapa Allah menyayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah makhluk dalam alam ini yang menerima ujian daripada Allah paling banyak, dan Rasulullah lulus ke semua ujian itu. Awal lagi, belum lagi lahir, dah diuji oleh Allah dengan kehilangan bapanya, iaitu Abdullah yang meninggal dunia. Kita tengok seterusnya. Kita masuk ke bab ke-6, iaitu peringkat kelahiran sehingga 40 tahun sebelum menjadi Nabi. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghulu para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada Bani Hashim di Mekah, iaitu pada 9 Rabiul Awal pada tahun kejadiannya peristiwa gajah. Ada banyak pendapat. Antaranya
9 Rabiul Awal, ada yang kata 12 Rabiul Awal. Banyak pendapat, yang paling kita pegang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada Rabiul Awal. Yang tu kita pegang. Pendapat-pendapat lain dalam sirah Nabi ni banyak. Yang perlu kita tahu iaitu Rasulullah dilahirkan ketika 40 tahun pemerintahan Kisra di Parsi bersamaan dengan 20 atau 22 April tahun 571 Masihi. Yang ni kiraan yang dibuat oleh ulama-ulama falak. Mereka yang mengkaji tarikh-tarikh ini. Waktu bila sekian. Jadi, apa yang kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan di mana? Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Semestinya di Mekah. Di mana lokasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Kalau hari ini kita pergi menunaikan umrah dan haji, lokasi perpustakaan Mekah. Perpustakaan Mekah itu bukan dulu perpustakaan tu. Di tapak perpustakaan itulah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Boleh ziarah dekat situ, duduk di situ. Sebab apa? Untuk kita mengembalikan roh. Dia dapat rasa keberkatan mana tempat yang Rasulullah duduk. Hatta tempat tu Rasulullah singgah solat sahaja, dia akan jadi berkat. Apatah lagi itu adalah rumah tapak kelahiran penghulu ataupun makhluk terbaik alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh duduk di situ untuk apa? Apabila kita belajar sirah, kita mengetahui dia datang roh tu, semangat tu, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pula kita berdoa menghadap di situ. Sepatutnya kita doa menghadaplah di Kaabah. Jangan kita membuat perkara-perkara yang syirik ataupun perkara-perkara yang tak betul, yang tak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh pergi ziarah di situ, ada keberkatan dia. Di tapak rumah itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Bahkan ada riwayat menyatakan bahawa tanda-tanda kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah bagi tahu apabila dia melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia rasa ada seperti cahaya yang keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pendapat-pendapat yang lain memberitahu apabila lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ada tanda-tanda lain, contohnya runtuhnya 14 tiang istana Kisra. 14 tiang istana Kisra yang berada di Parsi tu runtuh, sehingga kan padamnya api yang disembah oleh orang Majusi. Api tu sejak dia dihidupkan, ianya tidak pernah padam, sentiasa dinyalakan 24 jam. Apabila Rasulullah lahir, ada pendapat yang mengatakan api tu terpadam, serta musnahnya gereja-gereja yang ada di sekitar Buhairah Sawak, iaitu Tasik Sawak. Apapun pendapat ini, tapi pun tidak mempunyai sanad ataupun kesahihan yang tepat. Cuma ulama nak bagi tahu, tanpa ada tanda-tanda ini pun, tanpa ada tanda-tanda terpadamnya api Majusi, runtuhnya 14 tiang istana Kisra, kalau tak ada tanda-tanda ini pun, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun dah jadi satu kemuliaan besar, rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam ini. Tanpa ada kejadian tu pun, kelahiran Rasulullah tu sudah cukup untuk memberikan rahmat ataupun kebaikan, kebesaran bagi seluruh alam ini. Dan kita akan tengok kita tengok apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan, bonda Rasulullah yang bernama Aminah ni mengarahkan seorang utusan untuk menghantar bertemu dengan Abdul Muttalib untuk menyampaikan berita gembira yang dia sudah melahirkan anak saudara. Maknanya dia sudah dapat anak saudara daripada zuriat adik dia yang paling disayang, iaitu Abdullah. Sebab apa Abdullah ini disayangi? Sebab apa Abu Talib ni begitu, Abdul Muttalib ni begitu menyayangi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara satu sebabnya yang saya beritahukan tadi, anak Abdul Talib ni, Abdullah ini, iaitu bapa Rasulullah, adalah yang paling baik di kalangan adik-beradik. Sudahlah baik, meninggal pula pada usia muda. Jadi kelahiran cucu dia ni menjadikan satu berita yang gembira. Berita gembira buat Abdul Muttalib. Suka dia. Itulah jadi pengganti Abdullah. Pengganti Abdullah, anak dia, dapat cucu ni yang dikurniakan daripada zuriat Abdullah ni. Sungguhlah sangatlah gembira dia, sampai dia ambil bayi itu dan dia bawa ke Kaabah dan masuk di dalam Kaabah, dan Abdul Muttalib memanjatkan doa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Tuhan masih lagi Allah. Orang-orang walaupun baru lagi kelahiran Rasulullah, Tuhan masih lagi yang kita anggap adalah Allah. Mereka lagi beriman dengan Tuhan Allah. Cuma ada beberapa segelintir yang melakukan perkara-perkara syirik. Nanti kita akan cerita. Berdoalah dia kepada Allah dan memberitahu dan memberikan nama kepada bayi itu sebagai nama. Dia menamakan cucunya itu dengan nama Muhammad. Nama Muhammad yang terpuji. Satu nama yang belum pernah lagi orang Mekah ataupun orang Quraisy, orang Arab gunakan lagi. Bermakna Allah memelihara nama itu dan diilhamkan kepada Datuk Nabi untuk dinamakan kepada bayi ini dengan nama Muhammad yang terpuji. Yang terpuji. Dia bukanlah untuk dipuji. Yang dipuji, malah dia adalah yang terpuji. Sangat terpuji. Yang itu bayi inilah yang bakal menjadi membawa syiar Islam dan memberi rahmat serta syafaat kepada seluruh alam ini. Kita akan tengok. Dan apabila dia, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pun dinamakan dengan nama Muhammad. Muhammad ini dikhatamkan oleh Abdul Muttalib pada hari ke-7 setelah kelahiran, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab. Maknanya orang Arab ni apabila hari ke-7 dia akan dikhatamkan. Maknanya Rasulullah telah dikhatamkan pada hari ke-7 kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah lahir, yang menyusukan dia adalah tentunya adalah Aminah, bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab, orang Arab Quraisy ini yang berada di kota Mekah. Mekah ini adalah bandar. Apabila lahir bayi-bayi, mereka akan hantar bayi-bayi ini untuk dijaga di perkampungan. Maknanya dijaga di kawasan pendalaman, tidak dijaga di Mekah itu. Sebab apa? Mekah adalah bandar. Supaya apa? Bayi itu akan membesar dalam persekitaran yang baik. Maknanya dengan udara yang baik, tak ada pencemaran, dengan suasana kampung, dan mereka, bayi-bayi ini akan belajar bahasa Arab yang baik, bahasa Arab yang bagus. Sebab apa? Macam kita lah, bila kita berada di bandar, bukan saya nak memburukkan orang bandar, tapi bila kita berada di bandar, macam-macam bahasa yang ada. Contohnya lepak, relax. Tapi bila anak-anak ni duduk di kampung, mereka akan belajar bahasa Arab, iaitu bahasa Arab yang betul, bahasa Arab yang baku dan yang bagus. Jadi persekitarannya pun baik, dengan cuaca yang aman damai, sejuk, duduk di kampung. Mereka, anak-anak ini akan menjadi bagus, mendapat udara yang sihat, dan mereka akan belajar cara-cara bercucuk tanam, cara-cara menunggang kuda, cara-cara mengembala, dan belajar kehidupan yang susah. Supaya apa? Bayi-bayi ini menjadi lebih matang. Jadi Rasulullah ini pun tidak ketinggalan. Sebab apa? Pada tahun tersebut, bila penduduk kota Mekah, biasanya mereka akan menghantar bayi-bayi ini untuk diserahkan kepada orang-orang yang duduk di Bani Sa'ad, iaitu satu perkampungan yang dinamakan As-Sa'diyah. Perkampungan As-Sa'diyah ini. Dan apabila kita tengok di sini,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu menunggu. Maknanya semua orang, anak-anak yang dilahirkan di kota Mekah, mereka menunggu orang-orang daripada perkampungan As-Sa'diyah ni untuk mengambil anak-anak mereka untuk dijaga. Jadi mereka pun keluar beramai-ramai, orang-orang perkampungan As-Sa'diyah ni, yang mana mereka akan datang menaiki unta ataupun keldai. Mereka akan naik dan pergi menuju ke kota Mekah untuk mengambil bayi-bayi untuk dijaga dan dibesarkan. Sebab apa? Untuk mereka mengambil upah. Mereka ada upah, bukan jaga saja selama 2 tahun. Mereka akan dijaga selama 2 tahun, duduk di suasana kampung dan dibesarkan selama 2 tahun dan menjadi ibu susuan. Ketika itu semuanya dah pergi. Salah satu yang pergi itu adalah Halimah Sa'diyah. Halimah ni adalah nama dia. Bila kita sebut Halimah Sa'diyah, Halimah daripada Bani As-Sa'diyah. Nama dia sebenar adalah Halimah binti Abu Zuwaib Abdullah bin Al-Harith. Bersama dengan suaminya, dia pergi bersama suaminya mengikuti kabilah tersebut. Yang benar, suami dia yang bernama Harith bin Abdul Uzza, yang dikenali juga sebagai nama Abu Kabsyah, yang menawarkan diri untuk menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun pergi. Apabila pergi tu, Halimah Sa'diyah ni punya kenderaan dia adalah unta betina yang dah tua, yang dah tak larat. Kenderaan dia tidak bagus. Jadi apabila kenderaan dia tidak bagus, dia jadi lambat. Halimah pergi bersama dengan suami dia Harith, membawa bayinya juga bersama, sebab dia ada susu. Jadi dia bawa bayi dia bersama untuk pergi ke kota Mekah, untuk ambil bayi di sana untuk dijaga, untuk ambil upah susuan dan menjaga selama 2 tahun. Banyak upah tersebut. Jadi bila pergi sampai sana, kenderaan mereka ni tak bagus, lambat. Jadi dia paling lambat. Sampai di sana, ramai orang sudah mendapatkan bayi. Maknanya daripada kabilah Bani Sa'ad ni, daripada kabilah As-Sa'diyah ni, mereka dah ambil dah semua bayi-bayi. Jadi Halimah Sa'diyah ni pun pergi berjalan, tak ada dah bayi lain. Tinggallah satu lagi bayi ni saja, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada orang-orang kabilah tersebut. Halimah ni tanya dengan kawan-kawan dia, kenapa bayi ni tak diambil? Tak ada orang yang nak ambil. Mereka katakan, hadza yatim. Rasulullah ni adalah anak yatim. Yatim maknanya tak ada bapa. Jadi bila tak ada bapa ni, dia tak ada siapalah yang nak bayarkan upah tu. Jadi tak ada siapa nak ambil nama bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bila kita tengok keadaan ni, Rasulullah adalah tak mempunyai bapa. Jadi tak ada orang yang nak bayarkan upah tu. Bagaimana pula dengan Abdul Muttalib sebagai seorang pemimpin Mekah yang kaya raya? Dekat sinilah jawapan dia. Abdul Muttalib, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia adalah pemimpin, tapi hidupnya sangat sederhana. Sangat sederhana. Kemewahan dia adalah dia sedekahkan kepada orang. Dia memilih untuk menjadi pemimpin yang hidup sederhana, tidak bermewah-mewah. Jadi bila nampak bayi ni, Halimah dipanggil Harith, suami dia, untuk tengok bayi Muhammad ni. Bila dia tengok, Allah campakkan rasa kasih sayang kepada Halimah dengan suami dia Al-Harith. Dia kata, tak apalah, kita pun dah datang jauh dah ni daripada perkampungan Sa'diyah, dah sampai dekat kota Mekah. Kalaulah tak ada, kita balik dengan tangan kosong, macam tak ada apa-apa. Jadi kita ambil lah bayi nama Muhammad ini. Pada saat itulah ketika mereka memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijaga selama 2 tahun, mereka lah orang yang paling beruntung di atas muka bumi ini kerana mengambil bayi ini. Saat dia mengendongkan bayi itu untuk dibawa menaiki unta dan untuk dibawa pulang, keberkatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sejak bayi lagi, masih bayi lagi, keberkatan dah datang mencurah-curah. Unta betina yang ditunggang oleh Halimah bersama dengan Al-Harith tadi tiba-tiba kuat, bertenaga, laju
sehingga dapat memotong unta-unta daripada kabilah As-Sa'diyah tadi tu. Mereka dapat laju, sampaikan kawan-kawan dia kata, Halimah, ini bukankah unta yang kamu gunakan untuk datang ke Mekah tadi? Unta tu pun jadi laju, dan Halimah pun merasakan kantung susu dia penuh, dan dia pun menyusukan anak dia kenyang, dan dia menyusukan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang kedua-duanya. Sampailah di perkampungan As-Sa'diyah, tanaman Halimah dan Harith saja yang tumbuh dengan baik. Maknanya tanah di situ saja yang segar, yang bagus. Tanaman-tanaman Halimah ini menjadi-jadi dengan kambing yang ada. Mereka bela pun kantung susunya penuh, dan mereka memerah. Harith dan Halimah minum sehingga kenyang, dan mereka dapat tidur dengan nyenyak malam itu buat pertama kali. Sebab apa? Mereka berlapar, hidup susah. Mereka berlapar, sehinggalah jiran-jiran tetangga ni menyedari bahawa keberkatan ini datang daripada bayi yang engkau ambil ini, wahai Halimah. Dia kata, tidak lain tidak bukan daripada bayi yang engkau ambil ini. Bayi ini satu hari nanti akan menjadi orang yang terkenal, akan menjadi orang yang sesuatu sebagai seorang pemimpin. Dia adalah seseorang bayi ini. Dan apabila sampai di perkampungan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga selama 2 tahun. 2 tahun disusukan, dibesarkan, dan Halimah pun mendapat manfaat. Tanamannya mencurah-curah, kambingnya mengeluarkan susu, sedangkan penduduk-penduduk lain di kawasan As-Sa'diyah tu, kambing-kambing mereka semua tak mengeluarkan susu, tak ada hasil. Tapi Halimah sahaja dan Harith saja, semuanya terhasil. Maknanya mencurah-curah rezeki itu. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 4 ataupun 5 tahun, 4 ataupun 5 tahun, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 2 tahun, habis selesai 2 tahun, bayi ini harus dikembalikan ke kota Mekah untuk dipulangkan kepada ibu bapa. Jadi Halimah dengan Harith ni rasa berat hati. Sebab apa? Apabila dia menjaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak keberkatan. Dia rasa macam nak jaga lagi. Dia pun sampai ke kota Mekah. Tapi sampai ke kota Mekah bukan untuk dia pulangkan. Dia minta izin dengan ibu Rasulullah yang bernama Aminah. Wahai Aminah, izinkanlah kami untuk jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Jadi itu satu tanda yang baguslah. Aminah izinkan. Sebab apa? Dijaga lagi dekat kawasan kampung dengan diajarkan bertucuk tanam, mengembala kambing, belajar bahasa Arab, hidup dalam keadaan harmoni, suasana kampung yang bagus, udara yang nyaman, sihat. Dijaga, tapi kali ini tak ada upah. Upah tu selama 2 tahun saja, dan baki beberapa tahun tu Halimah jaga, tak ada upah. Dia pun balik. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 4 ataupun 5 tahun. Inilah berlakunya peristiwa pembelahan dada yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dada oleh Jibril sebanyak 2 kali. Yang pertama, peristiwa yang sekarang saya nak ceritakan. Yang kedua, peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra' dan Mi'raj. Pada ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah bermain dengan kawan-kawan dia. Biasalah budak-budak umur 4-5 tahun bermain dengan kawan-kawan ataupun teman-teman dia dekat sekitar perkampungan Sa'diyah tu. Rasulullah bermain. Tiba-tiba Rasulullah didatangi oleh Jibril. Jibril datang menyerupai manusia lah. Dia pegang Rasulullah, lalu dia baringkan. Dan dia belah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan segumpal darah, iaitu hati daripada bahagian jantung. Dan Jibril mengeluarkan gumpalan tersebut, lalu mengatakan, inilah bahagian syaitan yang ada pada dirimu.
Lalu Jibril menyucikan, dia basuh gumpalan darah itu menggunakan air zam-zam yang berada dalam sebuah bekas emas. Kemudian mengumpulkan semula dan meletakkan kembali ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjahitnya semula. Bila melihat perkara ni, kawan-kawan Rasulullah yang lain yang turut bermain sama-sama tu, dia berlari ke rumah Halimah. Dia kata, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Terkejut Halimah ni, dia pergi mendapatkan Rasulullah. Pada tu Rasulullah dalam keadaan berbaring dan dilihat Rasulullah mukanya pucat. Mukanya pucat. Bila melihat keadaannya mukanya pucat, maksudnya peristiwa pembelahan dada tu, dada Rasulullah tu ada kesan jahit lagi. Sehingga kan Anas bin Malik berkata, aku ternampak kesan jahitan pada dada baginda itu. Anas bin Malik ni bila Rasulullah dah mencecah umur dewasa, suatu hari nanti dia nampak kesan dada tu dapat dilihat oleh para sahabat. Kesan pembelahan dada tu, jahitan tu dapat dilihat oleh para sahabat. Jadi Halimah bila nampak benda ni, dia takut. Yelah anak orang kan, anak Aminah kan, dia takut. Dia pun kata dengan Al-Harith, dia kata kita tak boleh macam ni. Kita kena siapkan Muhammad, pakaian dia untuk kita hantar semula ke Mekah. Sebab apa? Kita takut ataupun kita khawatiri Muhammad ini ada orang yang dengki dengan apa yang berlaku keberkatan mencurah-curah rezeki yang dapat oleh Harith dan Halimah ni. Dia kata tak boleh jadi, kita takut nanti jadi sesuatu yang buruk, Muhammad akan dibunuh ke ataupun diculik ke dan sebagainya. Kita kena pulangkan kepada bonda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun dibawa semula ke pangkuan ibunya yang bernama Aminah. Sampai saja Aminah buat pertama kali pada umur 6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan ibunya. Rasulullah pertama kali ingin duduk nak rasa kasih sayang bersama dengan ibu. Kasih sayang bersama bapa tak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan, sebab bapa Rasulullah pun dah meninggal sebelum dilahirkan lagi. Nak tengok gambar pun tak ada. Kasih sayang bapa Rasulullah tak pernah rasakan. Apabila umur sampai 6 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan hiduplah. Barulah pertama kali Rasulullah nak memanggil dengan gelaran ummi, ibuku. Nak sebut ibu kepada ibu yang sebenar. Dan apabila bersama dengan ibu, perkara pertama sekali yang Aminah dibuat adalah dia bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Ummu Aiman dan Abdul Muttalib menempuh perjalanan yang panjang, hampir 500 km menuju ke Yathrib untuk menziarahi makam bapa Rasulullah iaitu Abdullah. Maknanya perkara pertama sekali bila Rasulullah sampai, bonda Rasulullah Aminah ni bawa mana? Dia bawa, jom kita pergi ziarah kubur ayah. Jom kita pergi ziarah kubur ayah di Yathrib bersama dengan Ummu Aiman dan juga bersama dengan Abdul Muttalib. Lalu dibawalah perjalanan yang panjang itu bertemu dengan ataupun menziarahi kubur bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila nak menuju perjalanan balik, Aminah menderita sakit sehingga menyebabkan dia tidak mampu meneruskan perjalanan pulang, padahal perjalanan tu masih jauh. Akhirnya Aminah meninggal di Abwa, sebuah perkampungan yang berada di antara Mekah dan Madinah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji. Yang pertamanya, saat dalam kandungan lagi Rasulullah dah diuji dengan kehilangan bapa dia. Sudahlah kehilangan bapanya, berpisah pula dengan ibunya, sebab adat orang Arab akan hantar bayi-bayi yang berada di kota Mekah ke perkampungan untuk dijaga selama 2 tahun. Sampai tu pula 4 ke 5 tahun dijaga lagi.
baru sampai umur 6 tahun Rasulullah baru nak mengenal kasih sayang ibunya, Allah tarik pula Aminah. Jadi jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatim piatu. Bapa tak ada, ibu pun tak ada. Lihat Allah menguji Rasulullah saat daripada bayi sehingga kanak-kanak lagi, dengan Allah tarik bapa Rasulullah, wafatkan, kemudian Allah ambil pula ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk Allah tarbiyah Rasulullah, untuk Allah tarbiyah Muhammad ini. Muhammad, kebergantungan kamu hanya pada aku saja, hanya pada Allah, bukan pada makhluk. Allah dah didik Rasulullah dah saat itu lagi untuk berasa susah, untuk rasa kehilangan, untuk rasa kebergantungan hanya pada Allah sahaja. Jadi sekadar itu dulu. Kita akan sambung dalam tajuk yang seterusnya, iaitu Rasulullah dalam pengasuhan datuk yang penyayang. Tadi kita dah tengok Rasulullah di mana detik-detik perkenalan ibu bapa Rasulullah, iaitu Abdullah dan Aminah dikahwinkan dan dijodohkan. Lepas tu bapa Rasulullah meninggal dalam kandungan, ibunya yang Aminah melahirkan Rasulullah, dan banyak kejadian-kejadian yang bahagia ataupun riwayat yang mengatakan kelahiran Rasulullah ini dengan terpancarnya cahaya buat seluruh alam. Dan kita boleh lihat Rasulullah di zaman kanak-kanak dia, lahir bayi, dihantar ke kampungan Sa'diyah, dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah menjaganya dalam keadaan keberkatan mencurah-curah dalam kehidupan Halimah. Sedangkan kehidupan Halimah itu susah, susu pun tak ada, unta yang tua dan tak bertenaga, tanaman tak menjadi kerana tahun itu adalah tahun kemarau. Dan apabila menjaga Rasulullah, mencurah-curah keberkatan yang dapat dalam keluarga Harith dan juga Halimah ini. Kemudian peristiwa pembelahan dada, Rasulullah dibelah dada oleh malaikat untuk disucikan hatinya. Sampaikan Halimah pun risau dalam keadaan tu, takut ada orang nak bunuh ke Muhammad ini. Dipulangkan kepada ibunya Aminah yang berada di Mekah. Sampainya di sana, Aminah membawa Rasulullah menziarahi kubur bapa dia di Yathrib. Sampai pula di Yathrib, dalam perjalanan balik di antara Mekah dan Madinah, Aminah pula sakit teruk lalu meninggal. Beginilah kehidupan makhluk yang Allah sayang. Nombor satu, makhluk terbaik alam ini Allah uji. Sebab itulah Allah sangat menyayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Muhammad lulus semua ujian ini dengan baik dan sempurna. Sekadar itu dulu. Kita akan sambung pada sesi yang seterusnya untuk kita lihat bagaimana Rasulullah ini apabila kematian ibu dan bapa, dia dijaga oleh datuknya pula, iaitu seorang datuk yang penyayang. Kita tengok macam mana Rasulullah ini dimanjakan oleh datuk dia. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang buruk adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.